Okey, selamat sejahtera kepada semua tingkatan 2. Selamat kembali selepas seminggu cuti. Okay, walaupun kamu pun dekat rumah juga. Okey, selamat kembali. Untuk kelas Jun minggu 1. Okey, untuk minggu ini kita akan masuk bab yang sangat-sangat penting. Okey, 2 minggu lepas jika anda sudah lupa, kita sudah belajar elektrostatik. Okey, elektrostatik. Untuk minggu ini kita akan belajar yang sangat penting iaitu arus elektrik. Okey, untuk saya rasa bab ini, bahagian ini adalah yang antara paling penting dalam silibus dalam sukatan tingkatan 2. Okey, sangat-sangat penting. Saya sangat mengesyorkan anda fokus kepada bahagian ini sebab dia sangat penting, nombor 1, dan dia sangat mudah untuk skor dalam peperiksaan. Okey, so arus elektrik. Okey, ini adalah keelektrikan. Okey, bab ini kita sebut keelektrikan. Okey, bab ini namanya keelektrikan. Okey, so jika anda masih ingat, elektrostatik bermaksudnya cas elektrik yang berada pada penebat. Okey, penebat. Okey, tapi keelektrikan adalah pengaliran. Okey, ini kena tulis ya. Pengaliran arus elektrik melalui bukan penebat tapi konduktor. Okey, ingat apa tu elektrostatik? Kita gosok plastik, kita gosok balon, lepas tu kita ada cas. Tapi untuk keelektrikan ini adalah dalam konduktor sahaja. Maksudnya kuprum, tembaga atau besi atau zinc dan sebagainya. Logam. So arus elektrik mari kita tengok. Ini rasanya kamu pun sudah tahu. Apa beza elektron, pengaliran elektron, dan arus elektrik. Kita tengok arus elektrik dulu. Ini yang mesti kamu sudah tahu. Sini ada satu bateri. Tahu apa tu bateri lah kan. Bateri ni dia ada positif dengan negatif. Dekat rumah mesti kamu pernah guna bateri. Kamu pasang bateri, kamu tahu mana positif, mana negatif. Bateri ada positif dengan negatif. Kita ada satu switch dekat sini. Switch. Dengan satu mentol. Mentol lampu. So arus elektrik dia akan mengalir dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif. Rasanya sekolah rendah pun kamu sudah belajar ni. Dari positif ke negatif. Tapi jika soalan dia nak pengaliran elektron, elektron dia songsang. Dia songsang, dia bermula dari negatif, dia mengalir ke arah positif. Tahu tak apa tu elektron? Masih ingat? Kalau anda sudah lupa, mari kita refresh sedikit. Elektron itu adalah dalam atom. Ingat, proton dengan neutron. Proton tu positif, neutron tu tak ada charge, dia dekat tengah sebab dia sangat berat. Yang lari sekitarnya adalah elektron. So jika elektron dia mengalir dari satu atom ke atom lain, dia mengalir, maksudnya kita ada keelektrikan, kita ada elektrik. So elektron ni dia bersifat negatif. Dia sendiri dia bersifat negatif, so dia bermula di negatif dan dia mengalir ke positif. So arus elektrik dengan elektron ni dia songsang. Arus dari positif ke negatif. Elektron sebab elektron yang negatif, dia mengalir dari negatif ke positif. Itu saja. Untuk arus elektrik, untuk bab ini kita ada 3 terma, 3 perkataan yang kita kena belajar. Sangat-sangat penting. Perkataan nombor 1, arus. Perkataan nombor 2, voltan. Perkataan nombor 3, rintangan. Tiga-tiga ni kamu kena ingat. Apa maksud dia? Kita tengok maksud dia. Cuba bayangkan, elektrik ni macam sungai. Elektrik ni macam sungai. Dia sama dengan sungai, tapi ini sungai elektron. Dia sungai elektron. Elektron yang sedang bergerak. Sungai tu air. Itu sungai. Itu aliran air. Ini aliran elektron. Pengaliran elektron. Ini adalah elektrik. Elektrik. Kita tengok arus. Apa maksud arus?
arus ialah kadar aliran caj negatif melalui konduktor. Mungkin kamu tanya apa maksud dia. Okey, tak apa. Sangat senang. Okey, ini tolong padamkan. Okey, arus ni merujuk kepada kelebaran sungai. Okey, kelebaran. Berapa lebar dia. Okey, kalau arus besar, sungai lebar. Kalau arus kecil, sungai sempit. Itu saja. Itu saja yang kena tahu. Okay, sangat senang. Okay, kita tengok voltan pula. Apa maksud voltan? Voltan adalah tenaga elektrik diperlukan untuk menggerakkan caj elektrik dari satu titik lain ke titik lain. Apa maksud dia? Okay, kita tengok sungai. Okay, voltan maksudnya kelajuan sungai. Itu saja. Senang. Okay, jika voltan tinggi, sungai sangat deras, sangat cepat, sangat laju. Okay, jika voltan rendah, maksudnya sungai dia sangat chill, sangat lambat. Okay, perlahan saja. Okay, itu yang kamu kena tahu. Okay, kita cuba buat cara yang kamu boleh faham. Okay, jika arus tinggi, voltan rendah, maksudnya sungai dia sangat lebar. Okay, tapi kelajuan dia sangat perlahan. Okay, kalau arus rendah, voltan tinggi, maksudnya sungai dia sangat sempit tapi dia sangat laju, sangat deras. Itu maksudnya. Okay, itu saja yang kamu kena tahu. Okay, sangat-sangat senang. Okay, mungkin kamu tanya, cikgu, mungkin tak dia orang tanya definisi dalam peperiksaan? Sangat-sangat jarang. Okay, sebab itu saya tidak cadangkan anda hafalkan ini. Sebab ini sangat membazirkan masa. Walau ditanya pun, 1 markah sahaja. Saya cadangkan kamu biarkan 1 markah saja. Okey, jangan kisah. Okey, kita tengok rintangan. Okey, rintangan maksudnya rintangan apa yang sedang memperlahankan kamu. Okey, rintangan adalah ciri-ciri pengalih elektrik yang menentang. Nampak dia? Dia sedang tentang kamu. Okey, menentang kamu aliran arus yang melaluinya. Okey, analogi sini sangat bagus. Okey, batu. Okey, batu. Batu dia akan melambatkan sungai. Oleh sebab itu, batu ini adalah rintangan. Okey, so rintangan. Semua jenis konduktor dia ada rintangan. Okey, tiada konduktor yang mempunyai kosong rintangan. Ini tidak mustahil. Okey, tidak mungkin. Okey, bukan okay, tidak mungkin. Okey, so mesti ada rintangan. Walau bagaimana kecil pun dia mesti ada rintangan. Okey, macam sungai lah. Okey, tidak mungkin sungai itu tak ada batu. Itulah maksud dia. Okey, so kita tengok apa yang kita ukur. Okey, ukur dengan kita jangan tengok ni dulu. Kita tengok unit dulu. Okey, unit ni sangat penting. Okey, untuk arus, lagi satu. Ini apa dia? I dengan V dengan R ni, ini simbol. Okey, bila kita tulis dalam ayat, kita tulis nama penuh. Tapi bila kita buat pengiraan, kita tulis simbol saja. Sebab ini senang. Okey, untuk unit pula. Okey, unit untuk arus kita guna ampere. Okey, ini juga ada simbol. Okey, tapi jangan keliru Okey, A ni untuk unit punya simbol. Tapi I ni untuk dia punya benda yang kita nak kira. Okey, ini sama maksud dengan panjang. Okey, panjang simbol dia L. Tapi unit dia meter. Kita guna M. So L dengan M ni tak sama. Kita nak hitungkan L tapi unit dia M. Tak sama Jangan keliru. Okey, so unit dia ampere, kita guna A. Okey, untuk voltan kita guna volt. Ini sangat senang, sangat ringkas sebab dua-dua sama. Okey, unit pun sama. Okey, simbol pun sama, kita guna V. Okey, untuk rintangan, okey, kita gunakan ohm. Okey, ohm. Sebab kenapa? Sebab benda ni kita sebut hukum ohm. Okey, sebab kenapa? Orang yang jumpai benda ni nama dia ohm. So kita guna ohm sajalah. Okey, macam Newton, okey, dia jumpa graviti. So bila kita ukur graviti, kita guna Newton. Okey, sama maksud. Okey, so ohm. So simbol ni apa? Okey, ini kita sebut omega. Okey, ini adalah huruf Yunani. Okey, huruf Greek. Okey, kita guna ini macam alpha, beta, gamma, macam pi. Okey, pi yang kamu guna untuk kira bulat. Itulah angka Yunani.
Okey, huruf Yunani. Okey, sama dengan ini omega. Okey, so macam mana kita ukur? Okey, untuk ukur arus, okey, sebab arus ni unit dia ampere, so kita gunakan ammeter. Senang, ammeter untuk mengukur arus elektrik. Untuk volt kita guna voltmeter. Okey, tapi untuk rintangan ada tak ohmmeter? Okey, sebenarnya ohmmeter ni ada tapi kita tak perlu. Sebab kenapa? Jika kita ada ampere, kita ada volt, kita sudah boleh kira rintangan. Okey, kita boleh kira. Okey, so macam mana kira? Okey, tak apa, kita bincang nanti. So, macam mana kita kena sambung ammeter? Okey, ammeter kita kena sambung secara siri. Apa maksud siri? Okey, voltmeter kena sambung secara selari. Apa maksud selari? Okey, siri dengan selari ni kita akan belajar minggu depan. Okey, kita akan belajar minggu depan. So, kita jangan fokus dulu. Okey, jom kita masuk hukum Ohm. Okey, hukum Ohm ni, inilah formula dia. Okey, tapi saya tak suka guna ni. Saya suka ingat dengan V sama dengan I darab R. Okey, VIR. Ini senang. Okey, so, nampak maksud saya? Jika kamu ada volt, kamu ada arus, kamu boleh hitungkan R. Okey, sangat senang. Darab saja. Darab atau bagi saja. Okey, so inilah hukum Ohm. Okey, jom kita tengok pengiraan. Macam mana kita guna. Okey, sebelum saya mula, okey, tolong labelkan nombor yang dia bagi, angka yang dia bagi. Okey, sila labelkan dulu supaya kamu tak keliru bila kamu buat pengiraan. Okey, kita tengok. Okey, apabila voltan 3, ini voltan, saya suka bulatkan, saya letak V. Ini supaya kamu tak keliru. Okay, digunakan pada konduktor, arus adalah 0.5. Ini arus kita guna I. Bukan A ya. A tu unit dia. Okay, so hitungkan rintangan. So rintangan kita tak tahu. Kita tulis. Okay. Macam ni. Okay, so kita hitungkan. Okay, kita tulis formula R sama dengan V bagi I. Okay, so 3 bagi 0.5. Kamu akan dapatkan 6. Okay, tolong tulis unit ya. Ohm. Okay, banyak pelajar saya, dia jawapan dia betul, tapi dia tak tulis unit, semua salah. Kena pangkah. Okay, so tolong tulis unit. Jangan lupa. Okay, nombor 2, hitungkan rintangan. Okay, maksudnya rintangan dia tak tahu. Rintangan tak tahu. Okay, volt ni, okay, 12. Ini I, 3. So, R sama dengan V bagi I. Okay, so V ni 12, I 3, kamu dapat 4 ohm. Okay, mungkin kamu akan tanya, cikgu dekat peperiksaan sama macam ni ya? Sama. Okay, sebab itu saya kata, bab ini sangat senang untuk anda skor. Dia tak macam nutrisi, kamu kena tulis panjang-panjang semua. Ini tak payah. Kira saja. Sebab bab ini 80% adalah pengiraan. Janji pengiraan kamu betul, kamu akan dapat markah. Kan senang. Okey. So nombor 3, litar elektrik berapakah bacaan ammeter? Okey, apa maksud bacaan ammeter? Maksud dia nak arus. Arus berapa kita tak tahu. Okey, dia bagi voltan, dia bagi rintangan. Sekarang tak sama. Okey. So V sama dengan IR. Sekarang saya nak I, maksudnya I sama dengan V bagi R. Ini gerak sini. Ini kalau kamu tak faham, ini pergi tanya cikgu Maths. Jangan tanya saya. Okay, pergi tanya cikgu matematik. Okay, so V berapa? V10, R2. Kamu akan dapat 5. Okay, I ni unit apa? Unit A. Okay, ampere. Okay, nombor 4. Berapakah bacaan ammeter? Sama. I saya tak tahu. Dia bagi V. Dia bagi R. Okay, so sama. V sama dengan IR. I sama dengan V bagi R. V10, R4. Kamu akan dapat 2.5. Okay, senang. Senang gila. Okay, nombor 5. Satu lampu disambungkan secara siri. Okay. Apa maksud siri? Kita belajar minggu depan. Okay, ini voltan. Jika rintangan 6, ini R. I saya nak tahu. So, V sama dengan IR. Okay, I sama dengan V bagi R. V tu 12, R tu 6. Kamu akan dapat 2A. Itu saja. Okey, 6.
berapakah bacaan emitter? So, I itu berapa sama ini V, ini R. Okay, soalan ni dia sangat senang. Okay, I sama dengan V bagi R. Okay, 6 bagi 12, saya akan dapat 0.5. Okay, mungkin kamu tanya, cikgu saya kena bagi dalam bentuk ni ke dalam bentuk decimal? Okay, lebih baik tulis macam ni. Okay, so 7. Berapakah bacaan voltmeter dalam ini? Okay, ini V dia tak bagi. Dia bagi I. Okay, ini bagi R. So, V sama dengan IR. Okay, so I ni 1.5. R ni 3. Kamu akan dapat 4.5 V. Okay, nombor 8. Jika rintangan 4, ini R. Berapakah bacaan emitter? I saya tak tahu. Voltan 5. Okay, so V sama dengan IR. I sama dengan V bagi R. 5 bagi 4, saya dapat 1.25 A. Okay, senang. Itu saja. 8 soalan macam tu saja. Okay, kita tengok hubungan antara arus dan voltan. Okay, hukum Ohm dia katakan. Okay, nampak sini? Okay, ini graf nombor 1. Ini kamu kena ingat. Okay, nampak sini? Jika arus meningkat, voltan meningkat. Okay, jika arus tinggi, voltan tinggi. Okay, ini kita sebut berkadar terus. Okay, oh ini sudah songsang so tolong tukar sini. Sini ada salah Okay, arus berkadar langsung. Okay, berkadar langsung dengan voltan. Okay, apa maksud berkadar langsung? Ini perkataan kamu kena ingat Ini kata kunci. Okay, berkadar langsung. Okay, berkadar langsung maksudnya jika kamu tambah, saya tambah. Kamu tambah, saya tambah. Kamu turun, saya turun. Kita sekali. Maksudnya berkadar langsung. Okay, nampak sini? Cuba bayangkan jika saya punya arus 2, voltan 4. Sekarang arus 4, voltan 8. Kamu meningkat, saya meningkat. Berkadar terus. So, graf dia dia akan satu garis lurus. Mesti kamu dapat garis lurus. Jika graf kamu bentuk macam ni, maksudnya kamu sudah salah. Okay, mesti dia bergaris lurus. Okay, tapi untuk rintangan, nampak sini, jika arus meningkat, rintangan menurun. Ini kita sebut berkadar songsang. Oh, sini sudah ada. Okay, ini dia tak, kalau kamu tak nak ingat, tak apa. Okay, sebab yang pentingnya ini. Okay, ini jika kamu nak ingat, suka hatilah. Okay, tapi dia jarang sangat tanya. Biasanya dia tanya voltan dengan arus. Okay, voltan, arus. Dia akan tanya ni. Okay, so komponen lita. Okay, ini komponen dia, simbol dia macam mana lukis. Okay, ini dia jarang sangat tanya sebab ni sangat senang. Okay, satu akan dapat satu markah. Okay, so ini kamu sudah tahu mestinya. Okay, Swiss ni macam ni. Ini sel kering. Okay, sel kering maksudnya bateri. Okay, biasa dalam soalan dia tak akan kata bateri. Dia akan kata sel kering. Maksud dia sama. Okay, sama. Okay, ini voltmeter, ni ammeter. Okay, apa maksud galvanometer ni? Galvanometer ni dia sama dengan ammeter. Sama. Okay, cuma galvanometer ni dia akan tunjuk arah. Okay, macam mana? Jika arus pergi sini, dia akan tunjuk sini. Jika arus pergi sana, dia akan tunjuk sana. Tapi ammeter dia takkan. Ammeter dia tunjuk bacaan saja. Mungkin 3, 4, 5, itu saja. Tapi galvanometer dia akan tunjuk arah. Okay, 3 ke sini atau 3 ke sana. Okay, itu saja. Okay, mentor dia macam ni. Okay, tapi kadang-kadang saya lukis macam ni. Okay, sama. Maksud dia sama. Okay, perintang. Okay, perintang ni dia ada rintangan. Okay, rintangan tetap. Okay, macam sini dia lukis. Dia kata 5 ohm. Maksudnya 5 ohm. Dia tak akan ubah. Okay, fuse ni apa? Fuse ni, ini macam alat keselamatan. Okay, alat keselamatan. Okay, macam mana? Okay, jika fuse tu kata 5A. Okay, ini fuse 5A. Okay, jika 6A lalu dia akan putus. Okay, dia akan putus sebab kenapa? Dia nak melindungi anda atau melindungi perkakas elektrik kamu. Okay, macam lampu ni, jika dia 3A, tapi ada satu hari 4A dia mengalir, dia akan putus. So, lampu ni dia tak akan rosak. Rosak tu rosak fuse saja. So, kamu ganti fuse saja. Sebab fuse ni dia sangat murah.
Okay, banding dengan kita punya lampu. Okay, so lagi satu perintah boleh ubah. Ini sama. Tadi itu tetap, ini dia boleh berubah. Atau kita panggil dia rheostat. Okay, dia nama lain. Okay, kamu ada mandi air panas. Okay, yang pemanas air itu kamu akan pusing satu butang kan. Okay, pusing dia jadi panas. Okay, pusing sini dia jadi sejuk. Itu kamu sedang pusing dia punya rintangan. Okay, rintangan tambah air jadi panas. Rintangan turun air jadi sejuk. Itu kamu dekat guna. Okay. Macam speaker pun sama, pembasar suara, speaker. Jika kamu putar butang tu, suara jadi besar sebab kamu menambah rintangan dia. Kamu turunkan rintangan, suara jadi perlahan. So, konsep dia sama. Okay, so itu saja untuk minggu ni. Untuk bersiri dan selari, kita akan belajar minggu depan. Okay, jom kita tengok latihan. Dah. Ini soalan nombor 1 dah tanya. Okay, apakah keelektrikan? Ini pengaliran arus elektrik melalui suatu konduktor. Mesti konduktor ya, tak boleh penebat ya. Penebat tu untuk elektrostatik. Raja 4 menunjukkan dua alat. Namakan alat P. Satu A ni maksud apa? Ini ammeter. Fungsi dia untuk mengukur arus elektrik. Sila jangan tulis mengukur ampere. Ampere ni unit. Salah. So namakan Q. Sini V, maksudnya ini voltmeter. Untuk mengukur voltan. Senang. Unit untuk arus. Ini ampere atau A. Kena tulis yang mana? Kalau boleh, tulis dua-dua. Kalau kamu malas, sila tulis nama penuh. Jangan tulis simbol saja sebab dia tak tanya simbol, dia nak unit. So sila namakan. Voltan ni volt, V, rintangan ni ohm, omega. Bagaimanakah alat P dan Q harus dihubungkan? Ini untuk minggu depan. Kalau kamu nak, saya jelaskan. P kena sambung. Bersiri. Q ni kena sambung. Sambung selari. Apa maksud dia? Bersiri maksudnya macam ni. Saya ada 3 mentor, saya sambung dia dalam satu baris. Itu maksud bersiri. Selari maksudnya saya sambung dia asing-asing. Ini minggu depan, tapi saya boleh ceritakan sikit apa beza dia. Bersiri ni, jika kamu buka switch, 3 akan nyala. Tapi untuk selari, kamu boleh pilih yang mana kamu nak buka. So sama macam rumah kamu. Kalau kamu nak buka lampu ni, kamu tekan switch, dia buka satu. Rumah kamu tak guna siri Kalau rumah kamu guna bersiri, kamu tekan satu butang, semua lampu nyala. Itu sangat bodoh. So F, nyatakan hukum Ohm. Voltan berkadar terus. Apa maksud berkadar terus? Maksudnya kamu meningkat, saya meningkat, berkadar terus dengan arus elektrik. Sila jangan tulis jika voltan menambah, arus menambah. Itu salah. Saya nak perkataan ini. Berkadar terus. Ini kata kunci. Nyatakan arah aliran arus. Dari positif ke negatif. Kalau elektron, itu dari negatif ke positif. Jangan keliru. Lukiskan dan labelkan litar ringkas terdiri daripada sel kering, maksudnya bateri, wayar, switch dan mentol. Ini bateri. Ini mentol. Ini switch. Tunjukkan bagaimana anda hubungkan ammeter dan voltmeter. Ammeter hubung macam mana? Kita kena hubung secara bersiri. Maksudnya dalam satu baris. Untuk voltmeter, kamu kena sambung lain. Maksudnya sini. Macam ni. Jangan songsang sebab kalau voltmeter kamu pasang sini, dia tak guna. Lampu takkan nyala. Kalau kamu pasang ammeter sini, sama. Dia takkan nyala. So kena sambung betul. So ini salah. Dia macam ni. So L, apakah yang berlaku kepada berikut apabila bilangan sel meningkat? Litar telah dilukiskan.
Sekarang saya tambah bateri. Saya tambah bateri, apa berlaku kepada keterangan mentol? Dia akan jadi lebih terang. Okey, ringkas, senang lah kan. Okey, saya tambah bateri, lampu dia semakin terang. Okey, bacaan ammeter, okey, meningkat. Okey, bacaan voltmeter meningkat juga. Okey, jika kita guna formula V sama dengan IR, okey, R ni tak berubah sebab mentol ni, okey, jika mentol ni 3 ohm, maksudnya dia kekal 3 ohm. Ni tak berubah. Okey, jika volt saya menambah, sekarang saya tambah bateri, volt menambah, I juga akan menambah. Okey, konsep yang sangat senang. Okey, sebab dia berkadar terus. Saya meningkat, saya meningkat. Sama. Okey, so nombor 9, dalam sebuah eksperimen arus mengalir dalam wayar nikrom. Okay, wayar nikrom ni sejenis wayar, okay, sejenis logam. Diukur apabila voltan berbeza digunakan. Okay, menunjukkan litar terpasang dan jadual hasil eksperimen. Okay, sekarang dia bagi V, dia bagi I, kamu kena kira R. Okay, lengkapkan jadual di atas. So, kalau kamu rupa R sama dengan V bagi I. Maksudnya ini bagi ini. Okay, 1 bagi 0.5 kamu dapat 2. 2 bagi 1, 2. 3 bagi 1.5, 2. 4 bagi 2, 2. Nampak? Kenapa semua 2? Sebab untuk mentol, rintangan dia akan kekal. Okay, dia takkan suka hati dia ubah. Okay, dia akan kekal. Okay. Okay, bagaimanakah voltan ditingkatkan dalam litar? Okay, macam mana saya nak meningkatkan voltan? Sangat senang. Menambahkan bilangan sel kering. Bukan bateri ya, sel kering . Okay, bagaimanakah kenaikan voltan mempengaruhi arus? Okay, jika voltan menambah, arus meningkat. Okay, rintangan, macam saya kata tadi, dia akan kekal. Okay, kekal. Okay, berdasarkan nilai rintangan, tuliskan hubungan VI. Okay, so V sama dengan IR. Okay, atau kamu boleh tulis R sama dengan V bagi I, boleh juga. Okay, hitung arus menggunakan formula jika voltan 20. Okay, jika V 20, okay, R ni kekal 2, I tu berapa? Okay, cuba kita kira. V sama dengan IR. I sama dengan V bagi R. V ni 20, R ni 2, kamu akan dapat 10. Okay, itu saja. Okey, bolehkah anda menggunakan formula D untuk membuat pengiraan sama jika wayar nikrom digantikan oleh wayar konstantan? Okey, tidak boleh. Okey, so ini 2 markah, biasanya dia akan tanya mengapakah. Mengapa? Okey, tidak boleh. Sebab kenapa? Sebab wayar berlainan mempunyai nilai rintangan yang berlainan. Okey, setiap logam rintangan dia tak sama. Okey, dia tak sama. Okey, kita tak boleh nak anggapkan semua ni rintangan dia sama. Tak sama. Okey, so rintangan apa yang paling rendah? Okey, tembaga. Okey, tembaga atau nama lain dia kuprum. Okey, biasanya wayar yang kita gunakan semua tu kuprum atau tembaga. Okay, tembaga ni sebab kenapa? Nombor 1 dia sangat ringan. Nombor 2 rintangan dia sangat rendah. Itu sebabnya kita suka guna tembaga. Okey, lakarkan graf ini. Okey, senanglah. Okey. Tengok, nampak tak? Garis lurus. Okey, jika kamu garis punya tak lurus, maksudnya salah. Okey, so nombor 10. Z melakukan eksperimen pada wayar nikrom menggunakan litar seperti ditunjukkan di bawah. Okey. Z menggerakkan klip secara beransur dari titik R, Q ke R. Okey. Apa maksud dia? Okey. Sekarang dia menambahkan kepanjangan. Okey. Okey, ini saya kena cakap. Okey, tadi saya lupa nak katakan. Okey. Jika panjang semakin meningkat, semakin panjang wayar saya. Okey, semakin tinggi rintangan. Okey. Kita cuba bayangkan sungai. Sungai yang lebih panjang, lebih sukar kita nak jalan. Okey. Jalan pendek, senang saya jalan.
jalan panjang, sukar, okay, susah saya jalan. Okay, sama konsep dia. Okay, jika wayar panjang, rintangan tinggi. Okay, konsep sama. Okay, so setiap kali dia menggerakkan klip, Z mencatatkan bacaan pada voltmeter dan ammeter. Okay, apakah hipotesis yang ditunjukkan? Semakin panjang wayar, okay, atau dawai, okay, semakin tinggi rintangan. Okey. Berdasarkan jawapan anda di A, terangkan bagaimana arus elektrik boleh dipengaruhi oleh rintangan. Okey. So sekarang apa yang tak berubah? V tak berubah sebab saya guna satu bateri saja. Okey, cuba bayangkan. Okay, V sama dengan IR. Jika V dia tak berubah, semakin tinggi rintangan, semakin rendah arus. Okey. Kenapa? Saya bagi contoh. Okey. Katakan V ni 1, I ni 1, R ni 1. Okay, jika V ni dia tak berubah, jika R saya tingkatkan ke 2, maksudnya I saya kena jadi 0.5. Okay, sebab 2 darab 0.5 saya dapat 1. Nampak? Kalau R meningkat, okay, I ni menurun. Okay, so jika rintangan meningkat, nilai rintangan meningkat, nilai arus elektrik menurun. Di samping faktor dikaji, cadangkan 2 lagi faktor dapat mengkaji rintangan dengan wayar. Apa lagi boleh kaji? Apa yang lagi yang boleh mempengaruhi rintangan? Satu lagi ni luas permukaan. Luas permukaan wayar. Ini dia tak sama. Tadi semakin panjang, semakin besar rintangan, tapi luas permukaan ni dia beza. Semakin kalau luas dia semakin tinggi, rintangan ni semakin rendah. Sebab sungai luas lebih senang saya jalan. Sungai sempit lebih sukar saya jalan. Sama maksud dia. So berdasarkan hipotesis, lakarkan graf. Ini arus, ini rintangan. Dia akan jadi macam ni. Sebab semakin tinggi rintangan, semakin rendah arus. Ini kita sebut berkadar songsang. Ini tak sama ya, bukan meningkat ya. So untuk minggu ini saya rasa saya sampai sini sajalah sebab video dah jadi panjang. So itu saja untuk minggu ini. Harap dapat membantu, harap bermanfaat, harap kamu dapat belajar sesuatu yang baru. Saya ingin menekankan sekali lagi bahawa bahagian ini sangat-sangat penting. Jangan ingat bahagian ini untuk tahun ini saja ya. Untuk tahun depan, tingkatan 3, kamu akan belajar bahagian 2 untuk keelektrikan. Cadangan saya, sila fahamkan bab ini secara keseluruhan. Sangat-sangat penting. Bahagian ini yang paling senang untuk anda skor, untuk dapat markah dalam peperiksaan. Buat apa kamu tak belajar ni? Saya tak faham. Ada setengah pelajar dia tak suka keelektrikan. Saya pun tak tahu kenapa. Ini sangat ringkas kalau banding dengan nutrisi, banding dengan depan semua yang panjang lebar tu. Ini merupakan yang paling senang untuk kamu. So tolong belajar. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Sekian dari saya. Jumpa lagi.